Menteri Pendidikan diminta berhenti susahkan rakyat. Sekali lagi, Menteri Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razif Jidin melakukan aksi flip-flop yang mengejutkan. Beliau tiba-tiba membuat keputusan mengejut untuk meneruskan kembali sesi persekolahan awal Mac ini. Muhammad Razif dikecam pelbagai pihak yang menganggapnya menyusahkan rakyat. Keputusan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ini dilihat seperti kurang peka dengan pergelutan rakyat, terutamanya ibu bapa dan para guru di sebalik keputusan pukul rata ini, kata 7 wakil rakyat pembangkang dalam satu kenyataan. Setelah hampir setahun pandemik COVID-19 melanda, seharusnya KPM lebih teliti dan mendengar suara pemegang-pemegang taruh dalam sektor pendidikan, terutamanya ibu bapa dan para guru. Ketidakcekapan dalam membuat keputusan-keputusan besar yang melibatkan seluruh rakyat seharusnya tidak berulang lagi, kata mereka. Kenyataan tersebut dikeluarkan bersama oleh Dr. Mazli Malik yang merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Pakatan Harapan, Nik Nazmini Ahmad Wakil Parti Keadilan, Teo Ni Cheng DAP, Datuk Dr. Hassan Baharun Amanah, Syed Sadiq Syed Abdul Rahman Muda, Amiruddin Hamzah Pejuang dan Isnaraisyah Munirah Majlis dari Warisan. Kali ini pihak pembangkang bersatu hati dalam isu pendidikan kanak-kanak yang merentasi ideologi, agama dan bangsa. Kebanyakan ibu bapa sudah mengeluarkan belanja membelikan kelengkapan belajar secara dalam talian buat anak-anak mereka, kata kenyataan itu. Mereka berkata Perdana Menteri telah melancarkan didik TV selang 2 hari sebelum Menteri Pendidikan mengumumkan pembukaan semula sekolah. Deretan pengumuman yang bercanggah dan mengelirukan ini amat memberi kesan kepada rakyat, terutamanya mereka yang bergelut dengan keadaan ekonomi semasa, tegas Wakil Ahli Parlimen pembangkang itu. Mereka seterusnya menggesa agar KPM mempertimbangkan keputusan ini dan mengambil kira keresahan rakyat. Ahli Parlimen pembangkang menyarankan, pertama, KPM berhenti membuat keputusan secara tidak terancang dan bersikap reaktif tanpa memikirkan kesannya kepada rakyat. Kedua, KPM merujuk kepada cadangan-cadangan yang telah dikemukakan oleh Jawatan Kuasa Pendidikan Pakatan Harapan pada 20 Februari berkaitan isu yang sama. Ketiga, pihak KPM juga hendaklah memberikan kelonggaran terhadap isu pakaian rasmi sekolah. Ramai ibu bapa yang telah terbeban dengan pandemik dan telah berbelanja besar untuk pendidikan anak-anak. Kelonggaran untuk berpakaian bebas harus diberikan sekurang-kurangnya untuk tahun ini, memandangkan adanya kebarangkalian sekolah akan ditutup kembali jika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan semula. Keempat, pengukuhan sistem pembelajaran berasaskan teknologi sama ada di dalam atau di luar bilik darjah seperti penggunaan portal Sophia.my, pelaksanaan secara meluas program pengagihan peranti, juga penambahbaikan akses internet di sekolah, termasuklah memperkenalkan pakej internet untuk belajar di rumah perlu diteruskan. Dan yang kelima, para guru dan kaki tangan sekolah wajib diberikan keutamaan di dalam menerima vaksin seperti mana petugas Barisan Harapan yang lain. Kami berharap cadangan ini mendapat pertimbangan sewajarnya oleh pihak KPM demi memastikan pendidikan anak-anak terus diberikan keutamaan, tegas mereka. Sebelum ini Muhammad Razif dikritik apabila berkata sekolah tetap dibuka mengikut takwim, iaitu pada 20 Januari 2021 dan Standard Operation Procedure SOP susulan PKP 2.0 yang bermula 13 Januari yang lalu. Akibatnya berduyun-duyun ibu bapa membeli peralatan dan kelengkapan sekolah walaupun ramai di antara mereka sebenarnya serba kekurangan. Dan tiba-tiba Kementerian Pendidikan mengumumkan sesi persekolahan secara bersemuka itu ditangguhkan dengan alasan keadaan semasa COVID-19. Ketika itu diumumkan, sesi persekolahan bersemuka hanya melibatkan murid yang menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Vocational Malaysia, Sijil Kemahiran Malaysia, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, Sijil Tinggi Agama Malaysia dan Diploma Vocational Malaysia 2020 serta peperiksaan antarabangsa yang setara. Dihebohkan juga semua murid sekolah rendah dan murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di sekolah menengah mengikuti pembelajaran melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah atau dikenali sebagai PDPR mengikut kesesuaian guru dan murid mulai 20 Januari 2021. Maka kelam kabut ibu bapa mencari tablet dan alat peranti untuk kegunaan anak-anak mereka. Ada yang merayu kepada NGO untuk mendapat bantuan. Difahamkan pula ada yang berhutang kepada Ahlong. Kerajaan Tebuk Atap ini seperti sudah menjadi mandul dalam menangani masalah ini. Begini sajalah. Senang cerita dan senang kira. Letak jawatan jika tak tahu buat kerja daripada terus-menerus menyusahkan rakyat yang sedang bergelut untuk mencari sesuap nasi. Kononnya Islam dan Melayu terancam di zaman Pakatan Harapan memegang tampuk kerajaan. Perikatan Nasional mahu menyelamatkan agama, bangsa dan negara kononnya. Tapi inikah caranya? Kebebalan apakah ini?